seterusnya. Kita dah habis dah Syawal, masuk Zulkaidah baru puasa sunat Syawal. Boleh qada ke tak boleh qada? Itu antara yang kita akan tengok nanti perbahasan para ulama. Kemudian antara soalan lain ialah bagaimana cara yang betul dan paling tepat untuk kita optimize kan, untuk kita optimumkan, maksimumkan, dapat kalau boleh nak pahala yang paling sempurna, paling lengkap. Jadi ada orang tanya, orang nak tahu macam mana puasa sunat Syawal yang pahala dia paling bagus, paling sempurna. Dan banyaklah soalan-soalan yang berkaitan. Jadi sebab itu malam ni kita akan fokus berkenaan dengan puasa sunat Syawal, sementara kita ada lebih 2 minggu lebih sikit dalam bulan Syawal ini supaya kita boleh teliti ibadat yang kita akan kerjakan selepas kita melepasi bulan Ramadan. Baik, kita mulakan dengan hadis dalam Sahih Muslim, hadis Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Nabi kata, siapa-siapa yang berpuasa bulan Ramadan, lepas tu diikuti dengan puasa sittan min Syawal, 6 hari daripada bulan Syawal. Nabi sebut bulan Syawal tu, Nabi tak sebut bulan lain. 6 hari dalam bulan Syawal. Maka Nabi kata kana kasiyamid dahr, maka itu seperti dia berpuasa selama setahun. Jadi ini antara hadis yang menjadi motivasi kepada kita, menjadi galakan kepada kita untuk kita tambah sikit je lagi. Kan? Kita dah puasa sebulan Ramadan, kita tambah sikit je lagi. Tambah berapa hari? 6 hari. Kita tambah 6 hari supaya kita boleh dapat benda yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa setahun. Kita nak puasa setahun memang tak larat. Tiba-tiba ada satu offer, kan, sale, macam shopping outlet, macam kedai apa semua ni dia buat sale. Hak ni puasa sebulan tambah lagi 6 hari, pahala dia seperti setahun. Ini adalah satu offer yang sangat ajaib, yang sangat hebat, sangat bagus, dan rugi kalau kita tak grab, kan, kalau kita tak rebut peluang ini. Baik, jadi itu antara sebab kenapa sangat digalakkan untuk kita berpuasa 6 hari dalam bulan Syawal. Apa kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala? Baik, kita nak ulas ni, kebanyakannya kita akan petik pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i. Apa kata Imam Nawawi? Imam Nawawi kata hadis ni, hadis dalam Sahih Muslim ni, dia kata ini antara hadis yang sahih dan sarih. Kan, hadis yang sahih lagi sangat terang benderang, jelas, very clear berkenaan dengan anjuran untuk kita berpuasa sunat dalam bulan Syawal. Dan dia kata hadis ini juga menjadi dalil di sisi mazhab Syafi'i dan juga di sisi mazhab Hambali dan juga di sisi mazhab Imam Daud Al-Zahiri. Dia kata ini dalil yang digunakan oleh ulama-ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah dan ulama Zahiri, ulama-ulama mazhab Zahiri, Imam Daud Al-Zahiri, dan juga ulama-ulama lain yang sependapat dengan mereka. Baik. Lalu apa kata lagi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Minhaj Talibin? Dia kata bahawa cara puasa ni tuan-tuan, yang paling afdalnya ialah mutatabi'ah. Mutatabi'ah maknanya straight, direct kita puasa. Itu yang paling afdal. Jadi kalau orang tanya, macam mana bentuk puasa Syawal hak paling bagus? Jawapan dia yang paling bagusnya straight. Kita puasa Syawal, kita raya 1 Syawal, lepas tu immediately after. Mana 2 Syawal, kan, 2, 3, 4 tu sampai 7.
Kan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 hari, maka itu yang paling afdal. Kalau kita tak buat macam tu, bukan kata tak dapat pahala. Pahala banyak juga. Tapi nak maksimum, pahala yang maksimum ialah immediately after. Kan mana 2 Syawal, lepas tu straight. Itu yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan ini juga pendapat yang disebut dalam kitab Al-Muharrar oleh Imam Ar-Rafi'i Al-Qazwini. Dia kata, tapi tidaklah bermaksud bahawa kita tak boleh, kita nak puasa selang-seli. Ada orang dia puasa hari Isnin, lepas tu hari Khamis. Minggu depan macam tu juga, Isnin, lepas tu Khamis. Kan? Lepas tu Isnin, lepas tu Khamis. Boleh juga. Kan? Ada orang dia puasa hari kerja je. Kan? Isnin sampai Jumaat. Kemudian Sabtu Ahad dia tak puasa. Pasal apa? Sebab Sabtu Ahad banyak kenduri. Kan? Banyak open house. Open house ni memang banyak sungguh lah. Kan? Banyak sungguh. Saya ingat tahun dulu, sebelum Covid dulu, ada kawan saya sampai terbabah open house Syawal bulan Zulkaidah. Saya kata, Syekh, ni dah masuk bulan lain dah. Bukan Syawal dah. Dia kata, nak buat macam mana? Dia kata, dah terbabah. Dia kata, dia tak sedar pun. Habis dah Syawal. Setelah saya tengok, dah macam mana? Makan je, dia kata. Kan? Lepas tu dia tanya saya balik. Kau tak boleh, Ustaz? Dia kata. Buat open house bulan Zulkaidah. Saya kata, bukan tak boleh saja bergurau. Kan? Open house raya. Pasang lagu raya. Tapi bulan Zulkaidah. Jadi nak tanya, ni raya mana ni? Raya puasa ke raya haji? Kan? Kalau di UK, di England, bila masuk je hujung tahun, terutamanya Disember, Merry Christmas lah. Yang Christmas hujung bulan, dia dah start dah lagu Merry Christmas. Jadi saya tanya kawan saya, ni lagu raya ni lagu raya puasa ke lagu raya haji? Saja nak mengusik dah. Jadi bolehlah kita nak puasa bila pun, Isnin, Khamis dan sebagainya. Itu terpulang kepada keselesaan masing-masing. Yang penting, ini yang penting. Yang penting kita puasa. Itu yang penting. Cara macam mana tak mampu nak buat cara berturut-turut berturut-turut, tak mampu, tak apa. Selang-seli pun tak apa, mengikut kesesuaian masing-masing. Kan? Baik. Lalu berkata Imam Ibrahim Al-Baijuri rahimahullahu ta'ala, dia cerita macam mana yang orang puasa Syawal ni dia dapat pahala setahun. Dia kata kerana kan puasa satu bulan Ramadan gandaan dia 10. Kita buat satu amalan ganda 10. Satu amalan ganda 10. Satu kebaikan kita buat, satu pahala, tapi digandakan 10 kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam kita baca Quran lah. Kan satu huruf, satu pahala, tapi digandakan 10. Itu yang kata tijaratan lan tabur. Kan, perniagaan yang tidak akan rugi. Sebab apa? Sebab satu tapi ganda 10. Yang ni kita tak akan rugi. Tak ada sale mana-mana shopping outlet, shopping kompleks yang buat sale macam ni. Beli satu, dapat 10. Tak ada. Hak biasa adanya beli satu, dapat 2. Kan? Dapat 2 tu pun dia dah markup dah harga. Baik, maka dia kata apa tuan-tuan sekalian? Dia kata bahawa yang lebih afdalnya ialah, dia kata, puasa Syawal dilakukan secara muttasil. Afdal secara muttasil. Macam mana muttasil? Iaitu immediately after. Selepas satu Syawal, terus dengan puasa. Maknanya 2 Syawal. Maka itu yang paling afdal. Dan dia kata bahawa yang juga paling afdal selain daripada muttasil, 2 Syawal, selain daripada itu juga afdal dilakukan secara mutatabi'ah, iaitu secara berturut-turut. Secara berturut-turut. Walaupun dia kata jikalau puasa itu dilakukan bukan daripada 2 Syawal, maknanya seminggu lepas tu baru kita puasa, dan selang-seli, tapi dia kata pahala setahun insya-Allah dapat juga. Bukan kata tak dapat setahun, dapat juga. Yang penting dalam bulan Syawal. Lepas tu dia kata, tetapi dia kata
bahawa ganjaran puasa Syawal ini, dia kata walaupun orang tu dia tidak berpuasa dalam bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab dia musafir, sebab dia sakit dan sebagainya, pun dia akan dapat puasa, dia akan dapat pahala tersebut. Dengan syarat dia dapat rukhsah dalam agama. Kan? Macam orang perempuan, dia period. Kan? Jadi dia tak puasa dalam Ramadan tu penuh. Contohnya 2 minggu sebagai contoh. Kan? Dia hanya puasa 2 minggu sahaja. Ataupun 3 minggu dia puasa, lagi seminggu, lagi 2 minggu, dia tak puasa. Maka orang yang macam ni pun tetap mendapat pahala selama setahun. Ini yang disebut oleh, yang disebut oleh Imam Ibrahim Al-Baijuri, dan dia kata bahawa inilah juga pendapat di kalangan ulama mutaakhirin. Dia kata, dan dia sebut dalam hasyiah Ibrahim Al-Baijuri rahimahullahu taala. Baik. Lepas tu tuan-tuan sekalian, dia kata apa? Dia kata bahawa apabila seseorang itu melakukan puasa sunat Syawal, maka hendaklah dia segerakan. Hendaklah dia segerakan. Sekarang kita kata bahawa ada di kalangan kita yang tak dapat menyegerakan amalan itu. Macam mana? Bila dia tak dapat nak menyegerakan amalan itu, maka ini yang dibincangkan oleh para ulama. Kan? Ini dibincangkan oleh para ulama tentang orang yang dalam bulan Syawal dia terlalu sibuk. Tiba-tiba dia masih nak lagi puasa sunat Syawal. Katalah dia baru sempat puasa 2 hari. Tak, tiba-tiba habis dah Syawal. Ada 4 hari lagi dia belum puasa. Apakah dia boleh qada Syawal itu dalam bulan seterusnya? Bulan Zulkaidah ataupun bulan Zulhijjah? Ataupun langsung 1 hari pun dia tak sempat dalam bulan Syawal. Boleh tak? Dia 6 hari yang ada tu, yang dia tak sempat puasa tu, dia buat dalam bulan Zulkaidah ataupun bulan Zulhijjah. Ini antara perkara yang dibahaskan oleh para ulama. Baik. Apa kata para ulama berkenaan dengan hal ini? Ulama khilaf. Ulama berbeza pendapat tentang boleh ke tak boleh kita qada Syawal dalam bulan Zulkaidah ataupun bulan Zulhijjah ataupun apa-apa bulan selepas itu. Baik. Pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama ni pendapat ulama Malikiyah dan juga pendapat ulama Hanabilah. Ulama mazhab Maliki dengan mazhab Hanbali. Ulama Hanabilah, ulama Malikiyah. Dia kata apa? Dia kata bahawa bagi golongan yang tak sempat puasa dalam bulan Syawal, macam mana? Dia kata apa? Dia kata kelebihan, fadilat puasa setahun, pahala puasa setahun, dia kata diperolehi bagi sesiapa yang berpuasa 6 hari dalam bulan Syawal atau bulan selepasnya. Ini Malikiyah dengan Hanabilah. Dia kata pahala setahun tu tetap dapat. Sama ada dia puasa dalam Syawal ataupun dia puasa bulan seterusnya, Zulkaidah. Boleh. Jadi siapa-siapa di kalangan tuan-tuan tengok, oh ni lagi 2 minggu tak sempat ni puasa ni. Kita kata tak sempat apa, 6 hari lah. Wih, tak boleh ustaz, pasal ada jemputan banyak ni. Dia kira 3 hari je sempat. Boleh tak dia tambah lagi 3 hari? Boleh. Dan mengikut pendapat yang pertama ni, ulama Hanabilah dengan Malikiyah, dia kata pahala setahun tu dia dapat juga. Walaupun Syawal dia tu dia buat dalam bulan Zulkaidah. Tetap dapat. Yang penting kita ada keazaman, kita tekad, kita buat juga puasa sunat itu selepas Ramadan. Itu yang penting. Sempat ke tak sempat Syawal, tak apa. Yang penting buat. Ini pendapat yang pertama. Ulama Hanabilah dengan Malikiyah. Soalan. Pasal apa fuqaha Hanabilah dengan fuqaha Malikiyah dia kata boleh buat macam tu? Sebab apa? Dia kata bahawa hadis yang kata puasa 6 hari bulan Syawal, Nabi sebutkan sitan, kan, 6 hari dalam bulan Syawal itu. Maksud Nabi ialah satu, kita kata, penjelasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kemudahan yang Allah Ta'ala bagi
kepada para hambanya yang telah pun selesai, lengkap berpuasa dalam bulan Ramadan. Sehingga kan, bila mana mereka ni puasa sebulan Ramadan itu, maka mudahlah untuk dia berpuasa dalam bulan Syawal. Dia kata gitu. Pasal apa sebut Syawal tu? Pasal nak ceritanya bahawa lepas Ramadan tu, untuk dalam bulan Syawal tu senang. Dia macam tu. Dia bahasa kita bercakap ni tuan-tuan, ada masanya kita tak boleh strict. Orang Melayu pun ada bercakap macam tu. Kita tak boleh terlalu literal. Ada ketikanya kita tak boleh literal. Macam kita orang Melayu lah bercakap kan. Surau Ar-Rayyan tu kuliah ada orang tak? Kita bercakap kan. Dia buat kuliah tiap-tiap malam tu ada orang tak? Tuan-tuan, apa punya soalan ni? Kuliah mestilah ada orang. Betul tak? Kuliah mestilah ada orang. Kalau tak ada orang takkan buat kuliah. Tapi kita faham, bila orang tanya ada orang ke tak ada orang, maksudnya orang ramai ke tidak. Tapi cara kita bercakap, kita kata ada orang ke? Yang buat kuliah tiap-tiap malam tu. Tu cara bercakap. Jangan betul-bendui pula. AJK kata apa? Tak ada orang. Habis tu ustaz cakap dengan siapa? Jadi betul-bendui. Kan? Maksud tak ada orang tu bukanlah tak ada orang. Tapi maksudnya orang tak ramai. Ataupun sambutan tu tidak menggalakkan sebagaimana yang diharapkan. Katalah surau kita ni biasanya kalau kuliah ada 100 orang. Tiba-tiba orang tanya, kuliah ustaz semalam tu ada orang tak? Tak ada orang. Pasal apa tak ada orang? Ada 20 orang. 20 orang tu ramai dah. Tapi sebab biasa kita ada 100 orang, kita kata tak ada orang. Itu yang kata bahasa bercakap, tuan-tuan. Sebab tu kita bila kita belajar hadis pun, kita tak boleh baca hadis macam tu, tak boleh. Kita kena rujuk kefahaman para ulama, kan, kefahaman para salafus salih yang lebih mengetahui fiqh yang ada, hukum yang dapat dikeluarkan daripada sesuatu hadis. Semata-mata kita baca matan hadis, teks hadis tak boleh. Tak boleh baca Quran, teks ayat Quran tu kita faham sendiri, tak boleh. Dia ada kaedah dia ada metod dia untuk kita faham ayat Quran, dia ada kaedah dia untuk kita faham hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama ni, pendapat yang pertama dia kata bukanlah maksud dia khusus mesti dalam bulan Syawal, tapi dia kata sebut Syawal tu kerana bila kita puasa Ramadan, maka Syawal bulan yang pertama selepas Ramadan tu mudah. Sebab kita baru lepas puasa. Bila kita baru lepas puasa, senang nak puasa bulan Syawal. Sebab kita baru lepas puasa. Dia macam kita nak lumba lari lah. Kita kena training, kena exercise. Kan? Bila kita exercise, lepas tu kita nak lari pecut, nak lari apa jarak jauh dan sebagainya, senang. Pasal apa? Kita dah training dah berapa lama. Maksud dia macam tu. Lebih mudah untuk kita berpuasa dalam bulan Syawal, sebab tu dia sebut Syawal. Baik, dalam Hasyiah Al-Adawi dia kata apa? Dia kata wa innama qala asy-syari' min Syawal. Dia kata litakhfif bi'tibari as-shaum. Dia kata bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut perkataan Syawal, dia kata untuk memberi keringanan dalam berpuasa. Nak cerita takhfif, kan? Bukannya untuk menceritakan hukum bahawa puasa tu hanya boleh dilakukan dalam Syawal. Bukan. Bukan nak cerita hukum puasa sunat tu hanya boleh dilakukan dalam Syawal. Nak cerita mudahnya puasa, dia kata. Sehingga kan kedua-dua mazhab ini, mazhab Hambali dan mazhab Maliki, mengatakan bahawa sampai tahap tak ada masalah kita nak puasa tu sampai kita tunggu 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Zulhijjah ni bulan yang keberapa lepas Syawal? Ni tanya bulan Islam ni payah sikit ni. Lepas Syawal bulan apa? Kalau Januari tahu lah.
Lepas Januari, Februari, lepas Februari, Mac apa ni, April, lepas April, Mei. Bulan Islam ni, ustaz pun kadang-kadang ngangor juga. Lepas Syawal apa dia, kan? Lepas Syawal Zulkaidah, lepas Zulkaidah Zulhijjah. Maknanya dia langkau, tuan-tuan. Dia langkau tu 1 bulan dia langkau. Syawal ada Zulkaidah, lepas Zulkaidah baru Zulhijjah. Baru Zulhijjah. Pun Zulhijjah pun dia kata boleh. Puasa sunat Syawal tu kita buat dalam Zulhijjah. 10 Zulhijjah boleh. Dan dia kata sekaligus dapat 2 kelebihan. Itu kelebihan Syawal, puasa sunat Syawal dan puasa sunat dalam awal bulan Zulhijjah. Ini disebut dalam Hasyiah Al-Adawi. Jadi 2 mazhab ni kata boleh sampai Zulhijjah pun boleh. Dan dapat 2 fadilat, 2 kelebihan tu, 2 keutamaan. Itu dia. Baik. Kemudian pahala puasa setahun. Pahala puasa setahun. Pasal apa pahala puasa setahun? Kerana puasa Ramadan ganda dia 10 bulan. Kan? Sehari macam 10 hari. Kan? Sebulan macam 10 bulan. Satu amalan macam 10 pahala kita dapat. Kemudian puasa 6 hari itu digandakan jadi 2 bulan. Jadi 2 bulan. Maka dia kata dalam kaedah satu amal soleh yang kita lakukan, ganda 10 termasuklah semua amal-amal soleh, termasuk puasa. Maka dengan sebab itu dia jadi setahun. Jadi ini antara apa yang disebut oleh para ulama dalam mazhab ini untuk mengatakan bahawa kenapa dapat pahala selama setahun. Baik, yang kedua, pendapat yang kedua, dia kata apa? Puasa sunat Syawal tak boleh qada. Ini pendapat yang kedua. Tak boleh buat dalam bulan lain. Nak dapat pahala sunat, puasa sunat Syawal, mesti bulan Syawal. Luar Syawal, tak ada dah peluang untuk puasa sunat Syawal. Cuma dia kata, nak qada boleh, tapi pahala dia tak sama. Nak qada boleh, tapi pahala dia tak sama. Pendapat yang kedua ni ulama mana, tuan-tuan? Pendapat yang kedua ni ulama mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata tak boleh kita sengaja, tak apa, aku tak maulah puasa Syawal, aku nak puasa bulan Zulkaidah atau selepasnya. Tak boleh. Tapi dia kata nak qada boleh, tapi pahala dia tak sama. Baik. Apa dia kata? Dia kata siapa yang puasa Ramadan sebulan, lepas tu dia kata 6 hari dia puasa dalam bulan Syawal, hak ni dapat pahala selama setahun. Lepas tu siapa yang puasa Ramadan, lepas tu dia puasa 6 hari, tapi 6 hari tu bukan Syawal, habis Syawal, maka dia dapat pahala puasa wajib Ramadan, hak puasa Ramadan tu, dan dapat pahala puasa sunat 6 hari. Mana setahun tak dapat. Dapat pahala, tapi pahala puasa sunat 6 hari je. Berkata Imam Ibn Hajar, dia kata apa? Man shoma ma'a Ramadan. Dia kata siapa-siapa yang puasa, mana puasa Syawal, kan? Ma'a Ramadan, selepas daripada Ramadan tu, kullu sanah, setiap tahun, maka seperti puasa wajib setahun. Seperti puasa wajib setahun. Dan siapa yang puasa 6 hari selain daripada bulan Syawal, maka dia dapat puasa sunat tanpa gandaan. Dapat juga pahala, tapi tidak ada gandaan. Ini disebut dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, dalam mazhab Syafi'i. Baik, itu pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua tu ulama Syafi'iyah. Dia macam kita qada sembahyang sunat lah. Qada sembahyang sunat. Kita tak sempat, contohnya sembahyang sunat qabliyah subuh. Sebelum subuh, kita datang surau, tengok orang dah sembahyang subuh. Kita nak sengaja, nak qada tu tak boleh. Tapi kalau kita terlepas, boleh qada. Kan? Cuma kalau kita qada,
solat sunat qabliyah subuh, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama kata boleh immediately after sembahyang subuh. Walaupun waktu tu waktu dilarang sembahyang, tapi sebab dia tu puasa sembahyang qada, sembahyang sunat qada, maka boleh kita kita qada sembahyang sunat qabliyah subuh. Tetapi yang afdalnya ialah kita qada sembahyang sunat subuh pada waktu duha. Baik, pendapat yang ketiga ni, dia kata apa? Ini pendapat mazhab Hambali. Kan? Dia kata apa? Keutamaan puasa ini hanya untuk orang yang melaksanakan puasa sunat itu dalam bulan Syawal. Pasal apa? Sebab dia kata itu lebih menepati zahir hadis. Dia kalau ada khilaf, tuan-tuan, ulama ni kalau dia ada khilaf, mazhab Hambali, dia style dia punya kaedah dia, maka dia mengutamakan kefahaman yang lebih hampir kepada zahir matan. Maka dalam matan hadis tu Nabi sebut Syawal. Jelas Nabi sebut Syawal. Maka bila kita khilaf, kita berbeza pendapat, boleh ke dalam Syawal? Boleh ke selain pada Syawal? Ada yang kata boleh dalam Syawal sahaja. Ada yang kata tak boleh, mesti Syawal. Ada yang kata boleh di luar Syawal pun. Maka dalam mazhab Hambali, ulama mereka kata bahawa hendaklah kita pilih yang lebih hampir kepada zahir hadis. Maka zahir hadis Nabi sebut jelas Syawal. Maka dia kata tak boleh kan di luar daripada Syawal, kerana itu lebih sesuai dengan zahir hadis. Lepas tu yang kedua, alasan dia apa? Alasan dia bila Nabi sebut Syawal, itu menunjukkan bahawa Nabi membataskan waktu dia. Nabi membataskan waktu dia. Cerita ni macam tuan-tuan pergi haji. Tuan-tuan pergi haji. Kita nak melontar yang hari tasyrik tu. Kan? Tiga jamarat, 3 telaga tu. 3 lontaran di 3 telaga tu. Kan? Kalau tuan-tuan tengok 4 mazhab ni termasuk mazhab Syafi'i kita, qaul mu'tamad tak boleh tuan-tuan nak melontar sebelum zawal, sebelum zuhur. Tak boleh, tidak sah. Tapi muzakarah tabung haji kita kata boleh. Kan? Muzakarah tabung haji kita kata boleh. Sebab tu jadual jemaah haji kita boleh melontar sebelum zawal untuk 3 hari tasyrik tu. Bukan cerita yang hari raya tu tak. Yang 3 hari tasyrik tu. Boleh. Itu ikut muzakarah, keputusan muzakarah tabung haji kita. Pasal apa? Sebab ulama berbeza pendapat. Tapi 4 mazhab kata tak boleh. Sebab bila Nabi tunggu zawal, Nabi tunggu zuhur, maka mereka kata itu batasan dia. Kena tunggu zuhur juga, baru boleh melontar. Tapi kita, muzakarah tabung haji kita, dia lebih kurang pendapat macam Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan sebagainya, mengatakan bahawa keseluruhan hari melontar itu adalah waktu yang boleh kita melontar. Walaupun dia sebelum zawal. Sebab tu ada jemaah kita dia melontar waktu subuh, kan, waktu pagi walaupun belum zuhur lagi, belum gelincir matahari. Itu kita kata fiqh, kan, fiqh. Jadi dalam hadis ni sebab Nabi sebut Syawal, maka dia kata tak boleh lah kita sengaja nak pergi puasa selain daripada Syawal. Lepas tu dia kata puasa Syawal ini, dia kata dia diumpamakan seperti puasa selepas Ramadan. Maka bila dia puasa selepas Ramadan, dia kena betul-betul selepas Ramadan. Tak boleh jauh daripada Ramadan. Maka dia kata siapa yang terlepas, dia tak sempat nak puasa dalam bulan Syawal, bermakna dia hilanglah peluang itu. Memang tak ada peluang dah, dia kata. Sebagaimana orang yang terlepas sembahyang sunat rawatib. Dia terlepas. Baik, itu adalah sebahagian pendapat di kalangan para ulama, kan. Contohnya Imam Al-Buhuti, dia ni ulama Hambali, mazhab Hambali. Dia kata bahawa kelebihan puasa Syawal tidak akan dapat diperolehi kalau kita puasa selain daripada Syawal. Sebagaimana matan sebagaimana matan hadis itu. Jadi hadis kata macam tu.
Baik, ini adalah contoh tuan-tuan sekalian perbahasan di kalangan para ulama tentang amalan puasa sunat Syawal. Baik, selain daripada puasa sunat Syawal, apa lagi amalan yang kita mesti tengok? Selepas kita selesai Ramadan, apa lagi amalan yang kita perlu tengok? Baik. Antaranya sidang hadirin mukminin iaitu berkenaan dengan bagaimana kita solat, sembahyang kita. Kita tahu bahawa dalam bulan Ramadan selain daripada kita fokus kepada ibadat puasa, bulan Ramadan juga kita fokus kepada ibadat solat. Sebab tu dalam Ramadan kita ada qiyam Ramadan. Yang mana qiyam Ramadan ni dia ada sikit perbezaan dengan qiyam hak lain. Qiyam di luar Ramadan. Pasal apa? Sebab bila kita qiyam Ramadan, habis isyak terus kita qiyam. Terus kita qiyam. Ini antara keistimewaan yang ada dalam qiyam Ramadan. Selain daripada tu, qiyam Ramadan kita buat secara berjamaah. Secara berjamaah. Dan kita i'lan secara terang-terangan. Buka lampu, masjid cerah, kan? Dengar orang duk semayang. Itu qiyam Ramadan. Kalau kita qiyam di luar Ramadan, dia bukan lagu tu. Senyap-senyap, kan? Kita seorang-seorang, walaupun boleh berjemaah, tapi yang afdalnya, secara umumnya, afdal kita buat secara seorang-seorang. Senyap, suara tak dengar, kan? Kalau dekat rumah kita tu, kita tak boleh tinggikan suara kalau mengganggu ahli keluarga yang lain. Kecuali kita sebagai ketua keluarga, kita nak latih anak kita, tu cerita lain. Kita kejutkan semua anak kita. Tapi katalah, dalam keluarga kita, kita nak sembahyang seorang, orang lain nak tidur, kita tak boleh ganggu orang yang tidur. Itu beza. Kan? Qiyam Ramadan dengan qiyam di luar daripada Ramadan. Mana itu menunjukkan kepada kita bahawa Ramadan ni, dia ada beberapa keunikan yang perlu kita perhatikan. Maka di antaranya, tuan-tuan sekalian, ialah amalan yang dianjurkan kepada kita ialah untuk kita memperhatikan solat. Kita perhatikan sembahyang kita. Kalau dalam bulan Ramadan kita boleh rajin datang ke masjid, maka selesai Ramadan hendaklah juga kita rajin datang ke masjid. Kalau Ramadan nampak ramai orang cerah masjid, maka di luar Ramadan kita kena kekalkan momentum itu. Baik. Kita tengok satu hadis, tuan-tuan sekalian. Pasal orang yang mana dia ni tak bangun subuh. Tidur je. Kan? Tidur je. Maka betulkah orang kata siapa yang tidur dan dia tak bangun semayang, subuh pun dia tak semayang, dia tidur je, lena tidur, maka dia tu dikencing di telinga dia oleh syaitan. Kan? Kadang-kadang mak-mak kita kan, ni pasal apa tidur lagi ni? Mesti setan kencing. Kan? Kita tengah tidur sedap-sedap, dia pergi kata setan kencing pula. Aduh, tak adalah nak kejut elok-elok ke, tak ada. Dia kata setan kencing. Ayah saya dulu, masa saya kecil-kecil tuan-tuan, dia ambil air, dia curah. Kan? Dia curah nak suruh kita bangun tu. Dia tak larat nak kejut kita, dia ambil air, dia curah. Sampai mak saya kata, siapa kencing semalam? Mak saya kata, tak ada kencing mak, cuba mak cium tengok. Tak bau apa pun. Ayah yang curah air. Jadi ada ibu-ibu, datuk kita, nenek kita, bila dia kejut kita, dia kata apa? Bangun, ni setan kencing ni. Adakah syaitan kencing? Maka kalau kita tengok hadis, tuan-tuan sekalian, memang Nabi SAW sebut berkenaan dengan syaitan kencing. Kan, syaitan kencing. Apa yang berlaku, tuan-tuan sekalian? Cerita dia pasal orang yang tidur. Lepas tu dia tak bangun. Dia punya tidur lena tu sampai subuh pun dia tak bangun. Maka ada satu hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana ada orang cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pasal ada satu orang lelaki, dia tidur ni tuan-tuan, dia punya lena tu
sampai habis subuh. Sampai habis subuh dia punya lena tu. Lalu apa kata Nabi? Nabi kata zaka rajulun bala syaitan fi udhunayhi atau qala fi udhunih. Nabi kata lelaki itu telah dikencing oleh syaitan di kedua-dua telinga dia. Ataupun Nabi kata fi udhunih, di telinga dia. Nabi kata. Hadis ni hadis muttafaqun alaih. Hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Imam Bukhari, tuan-tuan, hadis ni dia letak dalam bab orang yang tidur dan dia tidak sembahyang. Pasal apa dia tak sembahyang? Disebabkan oleh syaitan kencing di telinga dia. Apa maksud syaitan kencing di telinga dia? Adakah sungguh setan tu pergi kangkang, pergi kencing kat telinga dia? Ataupun itu hanya ibarat ataupun kinayah yang tertentu? Ini antara perkara yang dibahaskan oleh para ulama. Baik. Dalam Al-Minhaj, kan, Imam Nawawi, azan, kita berhenti sekejap. Baik, sidang hadirin mukminin, dalam Al-Minhaj. Al-Minhaj ni, tuan-tuan, adalah satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala untuk mensyarahkan hadis Muslim, hadis Imam Muslim. Dalam Al-Minhaj disebut apa? Dia kata bahawa maksud syaitan kencing di telinga itu untuk mengatakan bahawa orang itu telah dikuasai oleh syaitan. Pasal tu dia tak boleh bangun sembahyang subuh. Siapa yang tak boleh bangun sembahyang subuh,
antara benda yang dia nak kena fikirkan ialah apakah aku ini telah dikuasai oleh syaitan. Ini antara benda yang kita kena renungkan. Kita jangan pandang ringan. Jangan anggap mudah apabila kita gagal untuk bangun sembahyang subuh. Dan dalam Al-Minhaj, dia kata bahawa ini menunjukkan bahawa syaitan telah menguasai saraf dia. Syaitan menguasai saraf dia. Menguasai kepala dia. Kan, otak dia. Sepanjang malam itu. Sehingga dia berada di bawah penguasaan syaitan. Sebab tu tuan-tuan, antara kaedah yang boleh kita pakai, khususnya bagi sesiapa yang susah untuk bangun subuh, benda yang dia kena perhatikan, apa dia? Iaitu apakah dia sebelum dia tidur, dia ada buat maksiat yang tertentu. Ada tak? Sebelum tidur tu, ataupun malam tu, dia ada buat maksiat yang tertentu. Kalau dia muhasabah, dia cek benda yang dia buat sehingga menyebabkan subuh dia tak boleh bangun. Contohnya apa? Dia tengok movie. Kan? Movie tuan-tuan tahulah, movie orang putih. Sikit lagi keluar perempuan pakai bikini saja. Kan? Nanti bini lalu kat belakang. Abang tengok apa tu? Alah, dia baru keluar. Tadi tak ada. Hamai dia ada. Kan? Hak tu kita duk tengok. Lepas tu tidur tak sedar lah. Pasal apa? Sebab setan dah duk ada dalam kepala kita. Setan duk ada dalam kepala kita. Apa kaitan setan pula? Tu perempuan pakai bikini, setan lah tu. Kita duk tengok dia. Maka kita susah nak bangun subuh. Pasal kita duk tengok movie. Bila cerita orang putih macam-macam lah. Kat tepi pantai pakai bikini. Sikit lagi orang putih ni ada lah sikit lagi. Laki dengan perempuan duk berpeluk, duk bercium. Kan? Yang tak sesuai untuk kanak-kanak tengok. Oh, kanak-kanak tak sesuai tengok. Orang tua boleh tengok. Ni masalah. Ni masalah. Ni adegan ni tak sesuai untuk 18 tahun ke atas je. Kita umur 40, sesuai lah tengok. Padahal dosa tuan-tuan. Walaupun kita umur 40, kita lebih 18, tetap tidak sesuai. Tetap tidak sesuai. Dia berkucupan, bercumbuan, dedah aurat, merangsangkan syahwah kita dan sebagainya. Maka kita esok tak boleh bangun subuh. Maka ini antara perkara yang kita perlu perhatikan. Berkemungkinan itulah antara sebab kenapa susahnya kita untuk bangun sembahyang subuh. Kita duk tengok TikTok. Kan? Kawan saya duk baca status dia. Dia kata aku dah 2 kali dah delete TikTok ni dia kata. 2 kali dah delete. Delete, buh balik. Dia kata serba salah. Mula-mula tu duk ingat nak tengok konten, nak buat dakwah apa semua. Tapi bila buka TikTok, hak keluar nombor 1-nya hak duk berjoget tu. Kan? Perempuan-perempuan duk berjoget. Jadi dia kata serba salah. Delete pas. Serba salah. Tengok TikTok, lepas tu macam-macam lah tuan-tuan sekalian. Maka bagi sesiapa yang susah untuk bangun subuh, antara benda yang dia kena perhatikan, apakah maksiat yang dia buat, benda-benda mungkar yang dia buat sebelum dia tidur, sehingga menyebabkan syaitan menguasai dia. Jadi kita kena perhatikan benda-benda yang macam tu. Dia sama tuan-tuan, orang kena ganggu kan, kena rasuk dan sebagainya, ada setan duk kacau, maka antara benda yang dia kena perhatikan ialah apakah benda yang dia buat sehingga syaitan suka kepada dia. Jadi dia kena senaraikan supaya bila kita dah kenal pasti benda tu, kita kena buang. Contohnya dalam rumah kita ada benda apa yang setan suka. Kan? Kita kena buang. Benda-benda yang mungkin menyebabkan syaitan suka. Kan? Jadi itu antara perkara yang kita perlu perhatikan. Jadi dalam Al-Minhaj, dia kata bahawa hadis tadi menunjukkan kepada kita bahawa orang itu dikuasai oleh syaitan, menyebabkan dia jadi lemah. Dia tak boleh nak bangun untuk sembahyang subuh. Dan syaitan menguasai saraf dia. Sehingga kan saraf dia tak boleh bergerak kan, untuk dia bangun, untuk memudahkan dia bangun sembahyang subuh. Kan? Padahal selimut tu ringan je, tapi tak boleh nak angkat.
Kan rasa berat je untuk bangun. Jadi ini kerana faktor penguasaan daripada syaitan. Manakala Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dia kata hadis ini, Imam Ibn Hajar ni Fathul Bari. Fathul Bari ni syarah kepada Sahih Bukhari. Dia kata apa? Dia kata hadis ini, dia kata ada satu kinayah untuk mengatakan bahawa kencing tu kinayah, bukan kencing sungguh. Bukan syaitan kencing sungguh, tapi kinayah. Oh, kita dengar-dengar lega. Bukan syaitan kencing sungguh, tapi kinayah untuk mengatakan bahawa syaitan pergi tutup telinga kawan tu daripada mendengar azan subuh. Bahasa kinayah. Macam kita lah, rakyat Malaysia telah dikencing oleh ahli politik. Sebagai contoh. Kan? Bukanlah ahli politik tu buka seluar dia, buka zip pergi kencing atas muka kita. Bukan. Kita faham dah. Kena kencing. Mana kena tipu. Tak ada orang Malaysia faham kena kencing tu memang kencing sungguh. Tak. Yang kita faham kena kencing makna kena kita dipermainkan. Kita telah diperdayakan. Kita telah ditipu. Itu maksud kena kencing. Tadi khutbah saya di Masjid Karwa Tanjung Tok Kong, tajuk dia forensic accounting. Kan? Forensic accounting ni sebab bahas malam. Orang duk cakap forensic accounting. Apa dia forensic accounting? Saya cerita forensic accounting. Jadi macam mana fraud, penipuan, kan? Macam mana dihias cantik, kan? Walaupun buat audit dan sebagainya, disembunyikan. Perkara-perkara jenayah, perkara yang tak betul. Maka kita ada forensic accounting untuk buat investigation, nak cari, nak bongkar perlanggaran undang-undang dan sebagainya yang berlaku. Jadi itu forensic accounting. Itu pun kita kata berapa ramai orang yang kena kencing, kan? Sebab apa? Sebab orang atasan ni dia pandai untuk buat fraud, untuk buat money laundering, untuk buat jenayah-jenayah, perlanggaran undang-undang dan sebagainya. Baik. Sebahagian ulama mengatakan bahawa maksud kencing itu ialah syaitan memenuhkan telinga orang itu dengan perkara-perkara yang tidak baik, dengan perkara yang batil, sehingga telinga dia gagal untuk dengar azan subuh, untuk dia lantas bertindak balas bangun untuk menunaikan solat subuh. Sebab tu telinga kita, tuan-tuan, kita kena biasakan dengar benda baik-baik. Telinga kita ni jangan duk biasa dengar benda yang tak baik. Maki hamun, lagu-lagu yang tidak sesuai, mendengar perkataan dosa, kan, benda-benda yang berdosa, benda yang haram, yang dimurkai oleh Allah. Jadi telinga kita ni hendaklah kita dengar benda-benda yang mendatangkan pahala, kan, benda-benda yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidang hadirin mukminin, setakat itulah kuliah kita pada malam ini. Jadi sebagai kesimpulan dia, tuan-tuan, puasa dalam bulan Syawal ni dia adalah satu ibadat yang disyariatkan kepada kita. Maka yang paling afdalnya ialah kita terus berpuasa pada 2 Syawal. Tapi siapa yang tak mampu, tak apa. Kan? Dia buat setakat mana mengikut kemampuan dia. Kemudian yang kita cerita tadi, iaitu sebahagian ulama membolehkan kita qada dalam bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dan sebagainya. Malah ada yang mencadangkan supaya puasa sunat Syawal dibuat dalam bulan Zulhijjah, 10 hari yang awal itu, kan, dalam bulan Zulhijjah, supaya kita mendapat kedua-dua keutamaan Syawal dan juga keutamaan 10 Zulhijjah. Dan juga kita sebut tentang berkenaan dengan pentingnya kita memberi fokus kepada amal ibadat yang kita tumpukan dalam bulan Ramadan. Habis Ramadan kita tetap bagi tumpuan kepada amalan itu, termasuk puasa, memberi tumpuan kepada solat, supaya solat kita itu tetap kita jaga dengan baik. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan diberi maghfirah, keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.